Saya nak kongsi sesuatu yang agak personal, agak peribadi kepada diri saya. Dan saya harap benda ini bukannya sebagai satu menunjuk, tetapi lebih kepada kita lebih saling faham memahami. Okey? Dan kita juga mempersilakan panelis kita yang ketiga, iaitu Sir Yusof Chamber. Okay, seafood. Okay, now I told them a lot of things, but we're going to mix it with Bahasa and also English, inshallah. Okay, good. If you allow me to add on some Chinese. Yes, you can. Add on. Okay, baik. Begini. Sebab kami bertiga akan bercakap benda-benda yang berbeza dan saya juga akan cakap benda yang berbeza. Dan fokus saya lebih kepada apa yang telah disebutkan oleh Prof. Dr. Ridwanti tentang bagaimana kita nak menjadi seorang mu'alaf yang cemerlang. Tetapi bila saya bercakap hari ini, saya bukan bercakap dalam konteks saya adalah seorang mu'alaf yang cemerlang. Itu pandangan orang, itu persepsi orang, terpulang. Tetapi diri kita, saya percaya dalam setiap daripada kita, kita ada satu keinginan, kita ada satu kemahuan, iaitu saya nak jadi seorang yang berguna. Macam selepas Brother Kamarudin sebut bahawa bila Sheikh Ahmad Didat memberitahu kepada dia selepas diberikan Muhammad in the Bible, maka diberitahu kepada dia bahawa after you read this book, you have to share with your family and your friends. If you cannot do it, you are useless. Maka selepas itu dia pergi ke Masjid Sheikh Ahmad Didat di situ di Afrika Selatan dan dia dah buat apa yang Sheikh Ahmad Didat minta, suruh, dan dia kata, today I'm someone who are useful. Sama juga kita nak menjadi seorang manusia yang berguna. Tetapi isunya bagaimana? Apatah lagi kadang-kala kita ada satu stigma masyarakat ataupun kadang-kala kita ada satu mental block. Yang pertama, sahabat-sahabat semua, saya nak kita semua pada hari ini, pada pagi ini, selepas dah 3 hari, kita kena remove mental block. Ini yang pertama. Tahu apa itu mental block? Saya bagi contoh yang mudah untuk kita faham, insya-Allah. Contoh sahabat ni. Kalau saya kata, awak kena hafal, saya nak awak hafal 114 surah dalam seminggu. Nama surah, nombor surah dengan maksud surah. Boleh tak? Kebiasaannya orang kata boleh ke tak boleh? Tak boleh. Kebiasaannya kita tak boleh. Now, fikir balik. Bila saya minta untuk buat dan hafal 114 nama surah dengan maksud surah dengan nombor surah sekali, kenapa jawapan yang pertama kita adalah tak boleh? Sedangkan kita belum cuba. Sedangkan kita belum usaha. Itu mental block sebenarnya. Maka the first thing ialah remove the mental block in you. Remove. Bukan kata, wow, kalau macam tu saya boleh terbangga, saya boleh jadi. No. Nothing is impossible in Islam selagi dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So sebelum kita usaha, dan kalau kita tak dapat pun, the question is, bukannya memang aku tak boleh. No. The question is, have I tried enough? Have I hard enough? Ada tak saya letak effort? Betul-betul. So ini yang pertama adalah mental block. Berapa ramai di kalangan kita sebelum kita memeluk Islam, kita akan fikir bahawa satu hari kita akan duduk dalam masjid pada hari ini untuk mendengar ceramah agama dan buat sesuatu. Dulu masa kita kafir pun, kita nak masuk temple pun tak pernah untuk dengar ceramah. Tapi apatah lagi sekarang kita dah memeluk Islam, kita buat macam ni. Maksudnya, there is a lot of things that happen unexpectedly. Jadi first thing untuk kita, remove mental block. Yang kedua, saya nak kongsi tentang step untuk kita belajar. Untuk kita belajar menjadi seorang Muslim yang cemerlang, yang juga berguna untuk masyarakat. Pertama, sahabat-sahabat semua adalah, iaitu kita mesti membaca. Saya tahu, tak perlu ada keraguan di situ. Saya tahu, saya tak kenal semua, tapi insya-Allah mungkin di kalangan kita
Ada yang akan berfikir, Brother Firdaus, nak baca apa? Kalau saya buka buku, bukan saya baca buku, itu buku baca saya. Yang gelak tu faham lah kan? Dia tak buka buku, dia mata elok je. Dia boleh tengok sekeliling, dia boleh cakap macam-macam, no problem. Tapi sekaligus bila dia buka saja buku, dia mata itu sudah berat macam berapa tan? Macam berapa tan lah. Berat. Tapi kena faham sahabat-sahabat semua, membaca bukan satu-satunya medium untuk kita belajar. Bukan. Ada tak kita mendengar? Boleh tak kita mendengar? Ini tak bangun lagi ke? Dah last dah pun. Kami yang berceramah ni macam kita boleh mendengar tak? Boleh. Kita boleh menonton tak? Now, sahabat-sahabat semua, saya nak bagi idea. Ini saya nak kongsi something personal. Dari tahun 2005 sehingga 2011. Sebab tu saya kata, majoriti anda jauh lebih baik daripada saya sewaktu saya menjadi mu'alaf dulu. Ini bukan puji, ini bukan bodek tau. Ini reality. Dari tahun 2005 sehingga 2011, saya memeluk Islam 6 tahun pertama. Majoriti di sini bawah 5 tahun. Adalah yang lebih. Tapi selama 6 tahun pertama, kalau dijumpa dengan saya dan tanya, Brother Firdaus, rukun iman, rukun Islam ada berapa? Jawapan saya sama saja. Sama bukan kerana jawapan saya betul. Sama kerana jawapan saya adalah wallahu a'lam bisawab. Saya tak tahu rukun iman. Saya tak tahu rukun Islam. Tak hafal pun. Bila saya tengok ada orang Melayu, selepas disebut nama Nabi Muhammad, disebut sallallahu alaihi wasallam, saya dekat sebelah dia, saya tengah fikir, ini orang Melayu apa sallallahu alaihi wasallam tu? Tak faham. Siapa Nabi? Apa nama bapa dia pun saya tak tahu. Isteri Nabi pun saya tak tahu. Apatah lagi sahabat Nabi. Apa jua perjuangan Nabi, saya tak tahu. Tapi 2011, setelah saya dijemput oleh kawan saya pergi ke satu, bukan perkampungan mu'alaf, tapi kami panggil sebagai reward gathering. Waktu itu dia jemput saya, dia kata ada satu ustaz ni, ustaz Cina, famous. Bila disebut nama ustaz tu, saya tak kenal. Yang saya kenal waktu itu Ridwanti je. Waktu itu saya kenal. Okey, Ridwanti je. Tapi last saya memang tak nak pergi sebab cari alasan tak nak pergi belajar. Last saya pergi sebab dia guna taktik paling kotor lah. Taktik yang dia gunakan ialah untuk reward gathering tu, ada makan-makan, ada potluck. Saya Cina pantang dia ajak makan. Lalu saya pergilah sebab nak makan. Ingat lepas makan balik tak mau dengar ceramah. Rupa-rupanya tertipulah. Dia kata makan selepas dengar ceramah. Kenalah dengar. Tapi Alhamdulillah, satu keputusan yang saya tak menyesal. Dan selepas saya mendengar ceramah, dan ustaz itu adalah Ustaz Hussein Ye, Syekh Hussein Ye. Dan dialah antara individu, dia individu awal yang memberikan dorongan dan pesanan kepada saya untuk berdakwah. Tetapi untuk berdakwah kita kena mencari ilmu. Dan saya bagi banyak alasan. Ustaz, saya rukun iman, rukun Islam pun tak tahu Ustaz. Nak dakwah apa? Dia kata tak apa. Sampaikan je apa yang awak tahu. Tapi Ustaz, saya tak pandai Ustaz. Tapi Ustaz, itu ramai lagi orang Melayu yang lahir Islam, yang belajar alif bata jauh lebih awal dari saya pun tak buat. Apa sah saya ini mu'alaf mau kena buat? Dia kata senang saja. Firdaus, Allah di akhirat nanti tak akan tanya kenapa orang lain tak buat. Allah akan tanya kamu kenapa kamu tak buat. Mereka akan ditanya dan mereka kena bagi jawapan. Kamu akan ditanya dan kamu kena bagi jawapan. Alamak. Lala saya kata, tapi Ustaz, saya betul-betul tak ada ilmu lah. Tak cukup ilmu lah. Alasan macam kita guna kan. Dia kata, masa awak masuk Islam, awak ucap apa? Saya kata, saya ucap syahadah lah. 2 syahadah tu cukup lah. Apa pasal cukup? Baru 2. Dia kata sebab Nabi sebut, balighu ani walau ayah. Sampaikan walaupun 1 ayat. Dalam syahadah kamu sudah ada 2. Jadi sampai 1 saja. Saya kata ini bertuah punya orang tua. Tapi saya tak ada alasan. Tapi cara nak belajar selepas itu ialah, saya tahu kita mesti ada cara pembelajaran. Jadi, you see,
kita tetap teruskan rutin kehidupan. Jangan berubah jadi Superman tau selepas reward camp ni. Jangan, oh sekarang ni saya nak berhenti kerja, saya nak berdakwah. No, 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 no. Ada cara dia. Allah.